أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Jadi part yang ketiga ni adalah sambungan daripada pasal pada kafarat jima' dalam bulan puasa. Yang macam mana kepada siapa yang kena kafarat tu dah kita sebutkan kat belakang. Sekarang ni sambungan siapa-siapa saja walaupun dia buat jima' dalam bulan puasa tapi dia tidak kena kafarat. Sebab ada banyak rincian dia. Tidak semua orang yang berjimat dalam bulan puasa dikira dia kena bayar kafarat, itu tidak semua. Jadi ada banyak rincian-rincian yang perlu kita faham satu persatu hingga settle permasalahan ini. Bismillahirrahmanirrahim. Dan demikian lagi, tiada wajib kafarat atas yang membatalkan puasanya seseorang dengan lain daripada jima', seperti menyengaja mengeluarkan mani atau makan atau minum, dan jikalau jima' ia seseorang kemudiannya sekalipun, kerana datang nas pada jima' tiada pada lainnya jima'. Jadi kalau yang disebutkan yang kena bayar kafarat itu orang yang batalkan puasa dengan jima', maknanya buka puasa tu dengan jima', tengah hari tak ada buat apa-apa, jima' langsung, itu yang jadi kena kafarat. Jadi kalau seseorang membuka puasa bukan dengan jima', membuka puasa dengan sebab yang lain, contohnya menyengaja mengeluarkan mani, onani dalam bulan puasa hukumnya haram dan bahkan membatalkan puasa. Berbeza dengan mimpi. Mimpi tidak membatalkan puasa, contohnya. Yang kedua, contohnya dia minum, makan sengaja, lepas tu dah terbuka puasa, dah pun makan, dah buka puasa, lepas tu dia berjima'. Apakah itu kena kafarat? Tidak. Ataupun dia minum, lepas minum terbukalah puasa, lepas tu dia berjima', itu juga tidak kena kafarat. Jadi yang kena kafarat ni khusus orang-orang yang buka puasa dengan sebab jima'. Kenapa macam tu? Kerana datang nas pada jima', tiada yang lainnya. Kerana dalil menyebutkan khusus yang kena kafarat orang yang berbuka puasa dengan jima'. Sedangkan yang berbuka puasa dengan perkara-perkara yang lain itu tidak ada nas. Kalau tidak ada nas, maka tidak mewajibkan kafarat. Itu poin yang pertama. Jadi contohnya tak mesti minum, contohnya dia muntah sengaja, contoh yang lain dia memasukkan sesuatu ke dalam rongga, lepas tu dia berjima', itu juga tidak kena kafarat. Dan demikian lagi, tiada wajib kafarat atas orang yang membatalkan puasanya dengan jima' yang tiada berdosa ia seseorang dengan dia jima' pada pihak puasa. Contohnya seperti jima' yang sakit atau yang musafir akan isterinya. Seseorang yang sakit dan musafir ataupun gundeknya. Gundek ni adalah ammahnya. Orang yang sakit ataupun musafir dengan niat tarakhus, dengan niat untuk rukhsah, dengan niat memudahkan dalam segi ibadat. Sebab hukum ni ada dua, ada dipanggil dengan rukhsah, ada dipanggil dengan azimah. Kalau hukum yang kekal di atas biasa, itu disebut dengan azimah. Tapi bila hukum membagikan jalan kepada terlebih mudah, contohnya solat zuhur jadi 2 rakaat bagi orang yang bermusafir untuk qasar, itu disebut dengan rukhsah. Adapun orang yang musafir boleh buka puasa, disebut dengan hukum dia rukhsah. Jadi
kat sini tiada wajib kafarat atas orang yang membatalkan puasa dengan jima' yang tiada berdosa. Maknanya disebut kat atas tadi, yang kena kafarat adalah orang yang berbuka puasa dengan jima' yang berdosa. Jadi ada jima' yang berdosa, ada jima' yang tak berdosa dalam bulan puasa. Jadi kalau seseorang buka puasa dengan jima' yang tidak berdosa, macam mana contohnya orang musafir. Orang musafir dia boleh berbuka puasa. Orang yang itu musafir yang boleh buka puasa dengan catatan dia musafir sebelum sahur. Kalau musafir tengah hari, musafir pukul 7 pagi, itu dah tak boleh buka puasa. Jadi orang yang musafir sebelum sahur dia pergi ke mana dengan jarak yang jauh, yang kira-kira boleh qasar solat, lepas tu dia buka puasa. Dia buka pula dengan jima'. Persoalannya, apakah dia itu kena kafarat ataupun tidak? Jawabannya, tidak kena kafarat. Tapi dengan catatan, dengan syarat, dikala dia berjima' dan dibuka puasa dengan jima', dia niatkan dengan tarakhus, dengan niat bahawa ini untuk memudahkan, ataupun dengan niat ini hukum rukhsah yang dibolehkan dalam syariat. Tapi kalau niat saja ni nak buka, tak ada apa pun, tak apalah, kafarat lah, kan? Itu kena kafarat. Tapi kalau niat untuk tarakhus, niat untuk rukhsah, untuk dimudahkan, dibolehkan dalam agama, maka itu dia tidak kena kafarat. Jadi kalau seseorang yang sakit, ataupun orang yang sakit adalah orang yang rukhsah, yang boleh dia berbuka puasa. Jadi kalau dia buka puasa dengan jima', dengan niat kerana rukhsah, dia jima' isteri dia jima' amah dia, itu pun juga tidak kena kafarat. Tapi kalau niatnya semata-mata nak berseronok-seronok, itu kenalah kafarat. Itu poin yang kedua. Poin yang ketiga, dan demikian lagi tiada wajib kafarat atas orang yang membatalkan puasanya seseorang dengan jima' yang berdosa ia seseorang dengan dia jima'. Tetapi tiada dosanya seseorang itu pada pihak puasanya, seperti jima' orang yang sakit, atau orang yang musafir akan isterinya, atau gundiknya dengan tiada niat talkhus, atau zina ia seseorang di dalam sakitnya atau safirnya, maka tiada wajib kafarat atasnya seseorang pada kedua masalah ini, kerana dosa dia seseorang tiada semata-mata kerana puasa, hanya kerana puasa serta ketiadaan niat talkhus pada masalah yang pertama, dan kerana zina pada masalah yang kedua. Dan lagi berbuka diharuskan bagi yang sakit dan musafir, maka jadilah demikian itu syubhat pada menolakkan kafarat. Jadi poin yang ketiga, dia ini orang yang berbuka puasa, tapi puasanya membatalkan. Pada segi dia buka puasa, batal hukumnya, yang sehingga berdosa dia. Berdosa dia kalau dia buka puasa dengan jima', dia berdosa. Tapi tiada berdosa pada pihak puasanya. Segi puasa, dia tidak berdosa. Maknanya dia boleh buka. Tapi segi buka tu, di segi bukanya tu, itu yang berdosa. Maknanya macam ni. Contohnya orang sakit. Orang sakit, kalau dia berbuka, itu boleh, tidak berdosa. Tapi kalau dia berbuka tidak menniatkan tarakhus, di situ dosa. Di segi bukanya tu, di segi niat bukanya yang berdosa. Ataupun orang yang musafir, dia boleh buka puasa, itu hukumnya boleh, tapi dengan niat tarakhus. Tapi kalau dia buka dengan niat semata-mata kerana nak buka, tak ada pasal apa-apa, itu dia berdosa. Jadi orang yang macam tu,
Kalau dia jimat isteri dia jimat bundek dia, ataupun dia bahkan berzina pula, maka dia itu tidak juga kena kafarat. Kenapa tidak kena kafarat? Kerana dia dibolehkan berbuka, cuma cara dia yang tak kena, cara dia yang berdosa. Makanya dia tidak kena kafarat. Jadi syubhat pada menolak kafarat. Tidak dipastikan hukum untuk meyakinkan dia wajib kafarat. Itu ada dua masalah. Jadi kesimpulan hari ini adalah ada 3 poin. Yang pertama, orang yang buka puasa bukan dengan jimat, tapi dengan hal-hal yang lain, lepas tu dia berjimat, itu tidak kena kafarat. Yang kedua, orang yang berbuka puasa, dia berbuka puasa dengan jimat, tapi orang tu boleh berbuka puasa. Contoh orang sakit, contoh orang musafir, contoh orang udhur, orang-orang yang tak mampu nak berpuasa, itu pun juga tidak kena kafarat. Yang ketiga, orang yang berbuka puasa, dia boleh berbuka puasa, tapi cara dia yang tak kena, yang berdosa cara dia. Ataupun contohnya dia berdosa segi dia berzina dia, tapi keadaan dia itu orang yang boleh untuk berbuka puasa. Orang musafir, orang yang sakit, di situ pun juga tidak kena kafarat. Wallahu a'lam. Nanti kalau ada masa kita sambung dan demikian lagi ke depan. Wallahu a'lam.